Hai, nama saya Khairi Alif Aiman bin Amran. Hai, nama saya Nur Farhana Jiha binti Mak Suria. Hai, nama saya Sarahana binti Nazriwang. Tontonan ini terdapat yang pertama, mengetahui apa itu perpaduan, kedua, apakah yang dimaksudkan dengan kelestarian, ketiga, cabaran dan solusi melestarikan etika dan peradaban di dalam perpaduan di Malaysia, dan yang terakhir, harapan kami terhadap Malaysia pada masa hadapan. Khairil, apa itu perpaduan? Perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Dalam kata lain, perpaduan adalah proses menyatu padukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara. Sarah, apakah yang dimaksudkan dengan kelestarian? Kelestarian dalam terjemahan bahasa Inggeris bermaksud sustainable atau sustainability. Ia fokus kepada memenuhi keperluan kita pada masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi baru atau yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka pula. Selalunya, kelestarian terdiri daripada 3 tiang: ekonomi, alam sekitar dan sosial. Ketiga-tiga domain ini dikelompokkan bersama, dikenali sebagai pembangunan lestari dan ia perlu dipelihara atau dikekalkan pada sesebuah tahap untuk memenuhi keperluan dan aspirasi manusia secara menyeluruh. Cabarannya adalah Malaysia mempunyai perbezaan agama, bangsa dan etnik. Apabila adanya perbezaan agama, bangsa dan etnik, maka wujudnya perbezaan pemahaman, cara kehidupan dan tingkah laku. Ini kerana setiap etika dan peradaban yang diamalkan oleh setiap kaum di negara ini adalah berbeza sekali. Setiap kaum di Malaysia ini mempunyai garis panduan hidup yang ditetapkan oleh agama mereka sendiri. Mereka akan menuruti dan mengamalkan amalan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh agama mereka sendiri. Bagi menyelesaikan masalah isu tersebut, maka pihak kerajaan Malaysia telah mencipta prinsip rukun negara dan perlembagaan. Dengan adanya perlembagaan dan prinsip rukun negara, maka perkara isu seperti ini dapat dibendung dan mengelakkan daripada berlakunya perpecahan belah di antara kaum di dalam negara ini. Oleh itu, rakyat akan mematuhi dan memahami segala peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Seterusnya, cabaran yang kedua, masyarakat di Malaysia terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan etnik yang boleh mencetuskan konflik antara mereka. Ia adalah cabaran mengurus perbezaan yang wujud dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Ini kerana etika dan peradaban yang diamalkan oleh setiap kaum ini adalah berbeza. Ia menyukarkan untuk mereka berubah kepada suatu keadaan atau peraturan yang baharu oleh kerana pemikiran setiap individu itu yang setia kepada pegangan yang telah lama diamalkan. Solusinya adalah mereka perlulah melakukan ancakan paradigma dengan menerapkan semangat perpaduan, muhibah dan patriotisme dalam diri demi mencapai kelestarian perpaduan kaum yang saling harmoni dan menggarap usaha kerajaan dalam membentuk sebuah negara yang berbilang bangsa. Ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara dan individu yang memiliki identiti etika dan perpaduan kaum yang hebat, unik dan ia juga melambangkan keaslian masyarakat Malaysia. Cabaran yang sangat ketara pada zaman industri revolusi 4.0 ini dalam mengatasi isu perpaduan kaum di Malaysia ialah ledakan penggunaan teknologi seperti laman sosial. Sangat mudah dan pantas untuk menekan butang share atau kongsi dalam aplikasi media sosial dalam menyampaikan sesuatu teks atau video sekarang. Tidak dapat dinafikan bahawa kepantasan penyebaran ada faedahnya
seperti ingin menerima bantuan atau sumbangan, tetapi negatifnya, berita palsu dan penyebaran fitnah berleluasa. Di Malaysia, KKM Putrajaya sering memberikan amaran bahawa berita tertentu yang tersebar adalah palsu dan menggesa orang ramai untuk tidak menyebarkan berita yang tidak sahih oleh laman rasmi Portal Kesihatan Negara tersebut. Penyebaran ini boleh terjadi dalam pernyataan yang menyentuh isu sensitif seperti perkauman dan agama. Isu-isu sensitif ini boleh mengakibatkan pergaduhan dalam sebuah komuniti, merenggangkan lagi jurang perpaduan kaum di Malaysia. Dan solusinya secara individu, diri sendiri harus bertanggungjawab dan beretika dalam melaksanakan hak kebebasan bersuara kita. Apa-apa idea yang ingin disampaikan dalam bentuk lisan ataupun bertulis haruslah berlandaskan kebenaran dan terbukti kesahihan sebelum berita atau maklumat tersebut disiarkan atau dikongsi. Penyelidikan harus dibuat terlebih dahulu dan perkara yang dikongsi tidak boleh menyentuh mana-mana isu yang boleh mengganggu keamanan dan keharmonian negara dan mestilah menghormati budaya, adat Islam dan cara hidup kaum lain di Malaysia. Seterusnya, 3 harapan kami terhadap Malaysia pada masa hadapan. Harapan saya ialah perpaduan yang telah dibina pada masa kini harus dikekalkan. Ini kerana ia amatlah penting dalam memastikan suasana harmoni dan keamanan yang ada ini dapat dikekalkan. Ia sekaligus dapat mengelakkan daripada berlakunya perpecahan kaum di dalam negara ini. Oleh itu, amat pentinglah bagi kerajaan Malaysia dan rakyatnya juga bersama-sama menjaga hubungan keharmonian di antara satu sama lain bagi mengelakkan daripada berlakunya rusuhan ataupun perkara-perkara yang negatif. Seterusnya, saya berharap agar pihak kerajaan akan berterusan melakukan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti perpaduan yang dapat mengekalkan semangat patriotisme dan perpaduan kaum dalam apa jua jenis sukan dan aktiviti riadah yang lain. Di samping itu, mereka akan belajar dan menerapkan nilai etika dan perpaduan kaum yang cuba disampaikan melalui aktivitas yang disediakan oleh pelbagai pihak dalam menyahut usaha melestarikan etika dan peradaban dalam perpaduan kaum di Malaysia ini. Harapan saya untuk rakyat Malaysia menggunakan platform media sosial ke arah kebaikan dan perkara positif daripada menyebarkan berita palsu atau maklumat yang belum tentu sahih. Sebaliknya, gunakan teknologi untuk menimbulkan kesedaran atau memberikan pendidikan terhadap orang ramai mengenai sesebuah kaum seperti budaya dan adat dasar mereka supaya orang lain lebih memahami dan menghormati kaum tersebut. Generasi kita yang akan memimpin generasi akan datang. Jadi kitalah yang harus memulakan perbincangan isu kaum ini. Bukan mengkritik, tetapi tanya soalan jika tidak mengetahui atau memahami, cari sumber yang asli dan buat penyelidikan sehingga diri itu tidak jahil. Dan setelah itu, menyampaikan maklumat yang diperolehi untuk mendidik orang lain. Lebih bagus mengajar anak-anak kecil kerana meleng terbuluk biarlah dari dunia. Tanpa mengira bangsa dan agama, kita perlulah bersatu untuk mengekalkan keamanan negara dan mengelak sejarah hitam seperti 13 Mei hari berulang lagi. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Serumpun bak serai, tersusun bak sirih. Ia membawa maksud kepada amalan hidup saling muafakat dan tidak berlaku berpecah belah. Bersatu teguh bercerai rebuk, amalan hidup bersatu padu mengeratkan hubungan dan memperkuatkan keharmonian sesebuah perpaduan masyarakat. Bersekutu bertambah mutu, perpaduan di kalangan rakyat menjamin kesejahteraan hidup.